Selamat sejahtera semua. Saya Ranjita Anggudan, pelajar semester 1 Pengurusan Kerja Sosial di Universiti Utara Malaysia. Nombor matrik adalah 300290. Saya ingin berkongsi mengenai isu keganasan rumah tangga. Isu tersebut merupakan satu kebimbangan utama dalam kalangan masyarakat di negara kita. Seterusnya, definisi dan konsep bagi keganasan rumah tangga adalah keganasan yang berlaku di rumah dan melibatkan tindakan agresif yang berlaku dalam perhubungan intim, biasanya antara orang dewasa. Terdapat beberapa faktor penyumbang kepada isu keganasan rumah tangga iaitu dari segi mikro, mezo dan makro. Faktor mikro adalah merujuk kepada individu. Mangsa berasa malu untuk berkongsi kepada orang lain disebabkan mereka tidak selesa untuk berkongsi mengenai isu keganasan rumah tangga. Mangsa juga mempunyai pengetahuan yang rendah mengenai undang-undang di dalam negara. Dengan ini, mangsa harus mengetahui akta-akta dan juga undang-undang berkaitan isu tersebut yang ada di dalam negara kita, seperti Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, Pindaan 2017. Akta ini adalah untuk membendung kecenderungan untuk menggunakan keganasan bagi menyelesaikan masalah rumah tangga dan juga memelihara kesejahteraan keluarga. Selain daripada itu, mangsa juga tidak berani untuk memperjuangkan hak mereka dan juga membela nasib. Pendera juga tidak mempunyai kesedaran mengenai impak-impak buruk yang akan mendatangkan kepada rumah tangga jika melakukan keganasan. Seterusnya, faktor dari segi mezo pula merujuk kepada keluarga. Dalam faktor mezo, terdapat masalah keluarga yang menyumbang kepada keganasan rumah tangga. Sebagai contoh, pendera menunjukkan rasa cemburu dan syakwa sangka. Pendera akan mengasingkan isterinya daripada orang lain. Pendera juga akan mendesak isterinya untuk duduk di rumah. Dengan ini, isteri suka untuk pergi keluar ke mana-mana dan juga suka untuk berinteraksi dengan rakan-rakan dan juga jiran-jiran. Sikap cemburu yang melampau menyebabkan pendera menuduh isterinya berlaku curang dan mula memukulnya dengan lebih teruk. Selain itu, masalah ekonomi iaitu kebanyakan rumah tangga mengalami masalah kewangan. Dengan ini, mereka akan mengalami tekanan dan stres. Tekanan tersebut akan dilepaskan kepada ahli keluarga ataupun isteri dalam bentuk keganasan fizikal, emosi dan secara lisan. Seterusnya, faktor dari segi makro pula merujuk kepada komuniti. Dalam faktor makro, kurang mengadakan program-program pencegahan keganasan rumah tangga. Program-program pencegahan adalah amat penting dalam usaha membendung keganasan rumah tangga. Program pencegahan ini dapat memberi pengetahuan dan juga kesedaran terhadap pasangan mengenai impak-impak buruk yang akan mendatangkan kepada rumah tangga. Dengan ini, mereka akan sedar dan juga kurang melakukan keganasan fizikal dalam keluarga. Selain itu, pengasingan sosial iaitu salah satu pasangan menjalani kehidupan dalam susuana terpisah dan juga jauh daripada keluarga dan saudara mara. Dengan ini akan meningkatkan risiko berlaku keganasan. Pasangan yang terpinggir suka untuk mendapatkan sokongan emosi daripada ahli keluarga. Jika pasangan tinggal dengan berdekatan rumah ibu bapa, mungkin kurang untuk berlaku keganasan rumah tangga. Terdapat 3 fasa dalam kitaran keganasan. Fasa pertama dipanggil sebagai fasa peningkatan tekanan, di mana ketegangan dan tekanan dalam hubungan pasangan mula meningkat dan juga menjadi lebih kuat. Dalam fasa ini, penderaan kecil boleh berlaku dan isteri menafikan kemarahan mereka. Dalam fasa ini juga, tanda-tanda awal keganasan rumah tangga mula muncul seperti pertengkaran dan perselisihan fahaman. Fasa kedua yang dikenali sebagai fasa letupan bermula apabila keganasan meletus dan biasanya kaum lelaki yang menjadi mangsa kehilangan kawalan. Pendera mengganas untuk mengajak isterinya selalunya dengan tujuan untuk memberi pengajaran. Serangan yang kadang-kala berlarutan sehingga beberapa hari dianggap fasa paling pendek. Pendera melepaskan tekanan melalui tindakan keganasan seperti menendang, memukul, menarik dengan kasar, menolak, mengempas, mencapak barang, menjerit, menengking, memaksa mangsa melakukan kegiatan seksual atau mengugut untuk mencederakan mangsa. Fasa yang terakhir iaitu dipanggil sebagai
Fasa bulan madu berlaku apabila pendera menyesal, memohon maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Wanita memilih untuk mempercayai mangsa dan memaafkannya apabila pendera kelihatan insaf dan cuba merayu mangsa untuk mengekalkan dalam perhubungan dan juga memberi alasan bahawa pelbagai faktor penyumbang kepada keganasan yang telah dilakukan. Pendera selalunya akan memohon maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Apa itu kerja sosial? Kerja sosial adalah satu seni, sains dan profesi yang menolong manusia untuk menyelesaikan dan mencegah masalah individu, kelompok dan komuniti melalui amalan-amalan tertentu yang dipelajari dalam bidang kerja sosial. Apa itu nilai kerja sosial? Nilai kerja sosial adalah merujuk kepada komitmen profesional dan juga prinsip amalan perkhidmatan yang ideal. Terdapat contoh nilai dan etika kerja sosial, iaitu nilai kerja sosial adalah perkhidmatan dan integriti, manakala etika kerja sosial adalah tanggungjawab kepada klien atau mangsa. Seterusnya, terdapat beberapa peranan nilai kerja sosial oleh NASW, iaitu National Association of Social Worker. Pekerja sosial akan membantu individu yang memerlukan bantuan dan menyelesaikan masalah sosial seperti keganasan rumah tangga. Sebagai contoh, pekerja sosial memberi mesej yang jelas kepada mangsa, membantu mangsa membuat pelan keselamatan, mengingatkan mangsa tentang beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan apabila membuat pelan keselamatan dan juga mencari sumber-sumber bantuan dalam komuniti. Terdapat intervensi sosial yang sedia ada kepada keluarga yang telah mengalami keganasan rumah tangga. Terdapat intervensi sosial yang sedia ada kepada keluarga yang telah mengalami keganasan rumah tangga. Mereka boleh mendapatkan perlindungan di pusat-pusat perlindungan atau di tempat selamat yang disediakan kepada mereka yang telah didera. Pusat perlindungan menyediakan tempat penginapan, makanan, perkhidmatan kaunseling, bantuan guaman, bantuan pekerjaan dan juga persekitaran yang mengupaya dan juga menggalakkan mereka untuk membuat keputusan yang bebas mengenai hubungan ganas yang dialami serta masa depan mereka. Selain itu, pekerja sosial juga berkelakuan jujur, integriti dan amanah ketika melayan klien atau mangsa keganasan rumah tangga. Seterusnya, konsep etika profesi kerja sosial. Etika merupakan peraturan atau prinsip yang dipegang dalam kalangan pekerja sosial. Etika profesi kerja sosial wujud untuk memantau memaklumkan tingkah laku yang sepatutnya dilakukan bagi ahli profesional kerja sosial terhadap klien. Terdapat beberapa peranan etika profesi kerja sosial. Pertamanya adalah merekod segala maklumat mangsa keganasan rumah tangga. Pekerja sosial haruslah mendengar dan menyokong cerita mangsa keganasan rumah tangga. Selain itu, pekerja sosial akan mendapat persetujuan daripada mangsa berdasarkan maklumat dan kefahaman yang jelas. Seterusnya, pekerja sosial harus menjaga dan merahsiakan privasi mangsa supaya tidak mendedahkan maklumat dan privasi mangsa kepada orang lain. Kecekapan dari segi perkhidmatan yang diberikan kepada mangsa adalah diutamakan. Pekerja sosial juga tidak menggunakan bahasa yang kesat. Pekerja sosial harus bercakap dengan bahasa yang sopan ketika melayan klien ataupun mangsa. Pekerja sosial juga haruslah bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan mangsa yang tidak mampu membuat keputusan. Dengan ini, pekerja sosial harus membantu mangsa keganasan rumah tangga untuk mencari jalan penyelesaian masalah dengan memberi perkhidmatan yang lebih terbaik. Akhirnya, pekerja sosial harus menamatkan perkhidmatan setelah mangsa dapat mengakses sumber-sumber komuniti bagi membolehkan mereka hidup berdikari. Dan juga mangsa tersebut dapat keselamatan yang lebih terjamin. Peranan-peranan etika profesi kerja sosial dapat mempromosikan kebajikan klien dan juga mempromosikan kecekapan serta dapat melindungi kerahsiaan dan privasi mangsa keganasan rumah tangga. Dengan ini juga, pekerja sosial juga dapat bertindak secara bertanggungjawab terhadap klien. Seterusnya, terdapat kepentingan nilai dan etika profesi kerja sosial terhadap pekerja sosial dan juga klien iaitu mangsa keganasan rumah tangga. Dengan ini, pekerja sosial dapat memberi perkhidmatan yang lebih terbaik terhadap mangsa keganasan rumah tangga dan juga pekerja sosial dapat memberi keyakinan terhadap mangsa dan akhirnya dapat menjaminkan dan perlindungan keselamatan mangsa.
Bagi klien dapat memupuk keyakinan terhadap pekerja sosial, klien juga akan mempercayakan terhadap intervensi dan perkhidmatan yang diberikan oleh pekerja sosial dan juga mangsa keganasan rumah tangga berani menghadapi untuk membela nasib mangsa tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.